Stes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila biqair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, al-fadhil ustaz-ustaz, ustazah, abang-abang, bapak-bapak, kakak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya Allah masih lagi mengurniakan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang dapat lagi kita tuan-tuan pagi ini solat subuh berjamaah, kemudiannya kita bermujahadah duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini dapat kita jadikan dia sebagai amal dan bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tuan-tuan, kita hari ini di Malaysia ni rata-ratanya semua tuan-tuan, saya cukup yakinlah kita berpuasa lah hari ini. Besok raya lah raya haji pula. Itu raya puasa dah, ni raya haji pula ataupun raya korban. Maka selepas solat itu kita akan melakukan ibadah korban. Kita akan menumbangkan beberapa ekor lembu lah untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pengorbanan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga puasa kita juga hari ini dimakbulkan segala hajat yang kita mohon daripada semalam lagi dah. Tu. Jadi itulah harapan kita. Harapan dan impian, itulah Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan sayang kita ni, sayang sangat-sangat kat kita. Kalau boleh Allah ni bila kita mati ni tak ada dosa dah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni bukanlah galak sangat nak azab orang dah. Allah buat syurga tu sebagai peringatan. Dan itu sebabnya bila mana manusia ada yang mati dalam kafir tu, besok nanti Allah tanya juga, kenapa kamu mati dalam kafir? Kan kita ni diberi pilihan. Itu sebab ada kata-kata orang putih lah. Dia kata apa? What is life? Apa itu kehidupan? Life is all about B and D. Kehidupan itu adalah di antara apa? Huruf B dan huruf D. Huruf B itu apa? Huruf B itu birth, D dan D itu adalah death. Yang ini kehidupan itu adalah di antara kelahiran dan kematian. Tetapi Allah tak suruh kita tunggu lahir-lahir nak tunggu mati tak? Di antara B, huruf B dan huruf D itu ada C di tengah dia. C itu apa? C itu adalah choice, yakni pilihan. Allah bagi kita pilihan. Setelah mana kita lahir, untuk mengharungi sehingga kematian kita, ada pilihan kita. Jadi kita hidup ni penuh dengan pilihan. Kita hidup kat dunia ni kita pilih, nak hidup senang, nak hidup susah. Nak jadi orang beriman ke nak jadi orang kufur? Kan? Bila nak mati nanti pun ada pilihan. Kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Nak mati sebagai orang beriman ataupun orang yang jahil? Masya Allah. Jadi itu sebabnya manusia tidak ada jawapan di hadapan Allah. Seawal-awal lagi Allah dah mengambil penyaksian dah. Allah tanya, wahai sekalian roh manusia, kau mengaku tak aku ni Tuhan kamu? Semua kita mengaku. Dan macam mana di akhirnya mati dalam kufur. Allahu akbar, na'udzubillah minaz zalik. Tapi alhamdulillah Allah masih lagi menggunakan kepada kita
Kan, satu apa? Satu nikmat dan rezeki yang namanya sedar itu. Kan, dengan sedar itu dah rezeki yang namanya sedar itulah kita tahu, oh aku ni dah lanjut usianya. Aku ni tak belajar ni, tak belajar itu. Aku tak solat ni, tak solat itu. Itu sedar. Ada orang yang tak sedar? Ada lagi. Kan, tangga surau, tangga masjid pun tak mari lagi. Tuan-tuan, kalau ikut logik akal lah, layakkah Allah nak bagikan orang tu masuk syurga? Kalau dia masa hidup kat dunia, tangga masjid, tangga surau pun tak panjat lagi. Kan? Pintu surau, pintu masjid tak kenal lagi. Macam mana nak masuk pintu syurga? Itu logik lah kan. Tapi Allah dah. Kan? Allah, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah, tak sampai macam tu. Kan? Menzalimi manusia dah. Allah tidak pernah menzalimi makhluk dia. Makhluk sendirilah yang menzalimi Allah. Jadi tuan-tuan, sempurna dengan mukadimah tu, kita nak kongsilah satu tajuk dan kitab baru Mazi. Tajuk dia apa tuan-tuan? Ifazillah hatijahu tujahaka. Pelihara olehmu akan Allah, nescaya engkau dapat akan dia di hadapan kau. Alhamdulillah kita ni orang ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi dipilih oleh Allah SWT, yakin, begitu-begitu yakin. Dengan yakin, sesungguhnya yakin bahwasanya Allah itu maujud. Kita beriman kepada Allah. Tuan, orang-orang yang bukan Islam ni tuan-tuan, dia selalu tanya kita, Allah tu apa? Apa tu Allah? Dia tanya kan. Kita nak jawab apa tuan? Allah adalah yang mencipta agama yang namanya Islam. Siapa Islam, dia selamat. Tu. Sebab apa Islam? Islam ada ketenangan dia. Ketika mana solat, sujud tu tenang. Kan? Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujudnya banyak. Ada problem, ada masalah, nak cari satu solusi, Nabi akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata apa? Ketika mana kita sujud, ketika itulah hampirnya kita dengan Allah. Ketika itulah doa dan hajat kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi itu pun tuan-tuan tahu lah. Tuan-tuan dah fakih lah. Kan? Sekadar ulangan. Peliharakan Allah, nescaya engkau dapati akan dia di hadapan engkau. Bukanlah dia duduk tercengok depan tu. Tu cara tu. Ya, ini peliharalah agama Tuhan seperti yang tersebut tadi, iaitu memelihara segala yang difardukannya dan segala hukumnya dan melazimkan taatnya, dan menjauhkan segala yang ditegahnya dan barang yang tiada disukainya. Tu Allah. Kan? Yang Allah cipta kita dekat atas dunia ni untuk mengimarahkan dunia ni tuan-tuan. Allah tak zalim. Allah bagi segala rezeki atas keperluan manusia tu. Bukan kata manusia saja, asal nama makhluk Allah tu semua Allah bagi rezeki. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan kitab ni kata apa? Dan menjauhkan segala yang ditegahnya, barang yang tiada disukainya. Tu yang kita duk buat sekarang ni lah. Amal ma'ruf nahi mungkar, apa kita tidak meletakkan diri kita di tempat-tempat yang mana Allah tak suka. Kan? Allah tak suka lah kita duduk dalam kelompok-kelompok orang yang minum arak, orang main judi, orang yang tengah bergaduh-gaduh tu. Kan? Allah tak suka lah kita janganlah pergi ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Kelak-kelak malam nak pergi buat apa? Kan? Tu. Itu sebab kita juga tidak boleh membuka ruang untuk difitnah. Contoh tuan-tuan ni orang surau, orang masjid, jangan membuka diri tuan supaya senang difitnah. Tu kadang-kadang kita terlupa, kita lalai tu. Kan? Contoh yang paling mudah. Tuan-tuan nak pergi parking satu tempat lah. Betul-betul ada satu slot aja yang kosong di situ. Tapi slot tu depan tu ada kedai 4D. Tuan-tuan orang masjid pakai pula jubah parking situ, dia timbul fitnah. Apa lebay ni nampak duduk depan kedai 4D pula. Padahal nak pergi beli kek kedai sebelah tu. Jadi kalau boleh carilah ruang-ruang yang mana jauh sikit pun tak apa, agar tidak
terbuka ruang-ruang untuk difitnah tu. Sama lah macam sekarang, sama sekarang ni telefon ni kan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita buka ruang untuk difitnah, disihir tu. Kahwin lama dah 11 tahun, tiba-tiba tahun yang ke-12 dapat anak. Seronok tak? Seronok. Masuklah dalam Instagram lah, apa gram, radiogram lah, kilogram lah, semua masuk. Nak tunjuk. Alhamdulillah, syukur dikurniakan oleh Allah SWT anak yang sihat, comel. Tentu ingat semua orang suka tu. Ada orang tak suka. Orang kata apa? Alah, ingat baby dia aja comel, baby orang lain tak comel. Dah kena sihir ain. Jom. Kan? Kaya sikit tunjuk ni, Allahu Akbar tu. Berjaya sikit tunjuk, Allah syukur. Sujud syukur tu. Buat ni sikit tunjuk, buat tu sikit tunjuk. Ni pergi depan Kaabah tu. Alhamdulillah lah, dipilih oleh Allah, saya sekarang berada di hadapan Hajarul Aswad. Allahu Akbar tu. Kan? Nabi suruh tunjuk kah amalan-amalan ni? Amalan ni kita buat tuan-tuan, Allah, biar orang tak tahu. Mati kita besok pun orang tertanya-tanya, ish, macam mana dia ni boleh mati macam ni? Jenazahnya ringan, Allah, senang pula urusannya tuan-tuan. Akan menjadi tanda tanya. Siapa orang akan tanya? Isteri kita. Apa amalan ngaji ni? Kan orang akan tanya. Tak tahulah, saya pun tak tahulah, kata isteri kita, zaujah kita kan. Saya pun tak tahu. Tapi yang saya tahu itulah dia tiap-tiap malam dia akan mangkit. Kan? Mangkit apa? Mangkit kencing, bukan mangkit solat. Mangkit kencing. Tu amalan dia. Dan tapi memang Nabi kita tuan-tuan, kalau tak boleh, kalau letih sangat nak solat, terkejut malam tu, letih nak solat, berbicara dengan Allah, ya Allah, aku minta maaf lah malam ni letih sungguh ya Allah. Tapi aku banyak dosa ya Allah. Aku tahu aku banyak dosa. Sembang Allah. Tuan-tuan, Allah tahu tak kita? Allah tahu. Dia ada lebih murni dan lebih aulanya. Kita beritahu Allah, aku ni. Sebab apa kita tuan-tuan? Kita ni besok dalam kubur besok, sebelum masuknya malaikat yang namanya Munkar dan Nakir tu, ada malaikat yang masuk dulu. Tu. Malaikat apa namanya? Malaikat Ruman. Tu. Tuan-tuan pernah baca hadis tu kan? Malaikat Ruman ni dia masuk, dia jerekah kita. Kerja dia jerekah orang. Jerekah mayat tu. Nak tengok kita steady ke tak steady. Macam tuan-tuan tak apalah steady. Tuan-tuan jenis cool punya. Cool tak cool, tengok lah tuan-tuan semua tunduk aja. Pejam mata kusyuk. Tu cool lah tu. Contoh. Kan? Malaikat Ruman tu kata apa? Wahai Polan bin Polan, sekarang kau tulis engkau punya buruk dan baik engkau. Kau tulis sekarang. Polan tu nak kata apa? Wahai malaikat, aku nak tulis dengan apa? Tu. Air liur kamu menjadi tinta, jari telunjuk menjadi pena. Tulis sekarang. Aku nak tulis atas apa? Kertas pun tak ada. Maka malaikat Ruman tu akan koyak kain kapan kita, dia suruh kita tulis. Ramai di antara manusia ni tulis apa? Dia tulis dia punya baik ya. Tulis baik, tulis baik, tulis baik. Daripada jejak kita remaja sampailah kita mati hari tu. Tulis. Malaikat tu kata, mana hang punya jahat mana? Hang ingat hang baik sangat ah. Dia ambil tu, yang tuan-tuan duk tengok filem apa Avenger tu, Thor tu, hammer Thor tu, dia hampuk atas kepala, berkecai kepala. Tu mula-mula. Barulah tulis guduk. Kemudian malaikat tu akan gulung-gulung buat kita punya teks, gantung kat tengkuk ni. Kemudian barulah masuk malaikat Munkar dan Nakir. Tu dia punya sequence of action tu. Macam tuan-tuan besok tahu dah. Dan tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan tu dah mati. Setengah orang dia tak tahu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah kata apa? Allah sibuknya dia mengejar dunia ni siang malam pagi petang. 24 jam aku bagi tak cukup kata Allah. Dan tak lagi tambah 4 jam lagi. Jadi 28 jam. Kan? Dia pun kiok. Sampailah jejak dia di dalam kubur tu, dalam liang itu. Itu sebabnya bila kita ni di dalam liang besok, dimeringkan ke kanan, ni yang kain tutup muka ni dibuka. Hidung ni orang bagi kena tu, dinding liang tu, tanah tu. Sebab apa? Saat lagi bila roh sampai balik, kita sedut tu bau tanah, baru tahu kata dia tu dah mati. Dia kata
baru Allah mati dah aku. Nak kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan bila kata mati tu tahu dah. Sekali lagi akan macam ni, macam ni, macam ni. Kan? Tu yang untung orang beriman. Itu yang untungnya orang kata apa? Nabi kata apa? Ingat Allah. Kan? Letaklah Allah. Bila kita ingat Allah, Allah sentiasa ingat kita. Tapi kita tak ingat Allah pun, Allah duk ingat kita lah. Tapi dalam keadaan yang tidak tidak redha, kan? Jadi kita tak maulah macam tu. Nescaya engkau dapat akan Tuhan itu hadapan kamu, yakni engkau dapati akan Tuhan itu serta kamu, memelihara dan melindungi kamu dan menolong kamu di mana ada kamu. Maka di mana masa dan di mana tempat yang kamu kehendaki akan Dia pada pekerjaan agama kamu, dan dunia kamu adalah Ia di sana. Tu di mana juga. Ni macam sekarang ni. Kita nak bangkit pagi tadi, kita ingat Allah ke Allah ingat kita? Allah ingat kita. Yang kita boleh celik balik tu. Jadi siapa yang paling banyak ingat? Kita ke ingat Allah? Allah ingat kita ke paling banyak? Allah ingat kita paling banyak. Tu. Bukan kita kat sini lah, kita sini every moment ingat Allah. Orang tempat lain lah. Tu. Sebab apa tuan-tuan? Allahu Akbar tu. Allah ni sentiasa mengikuti perkembangan kita. Setiap breath, setiap hembusan dan sedutan nafas kita, tu Allah. Kan? Kita pun tak tahu, mana-mana manusia pun tak tahu nafas yang terakhir nafas yang mana, nafas yang disedutkan, nafas yang dihembus, kita tak tahu. Bila pun tak tahu nafas yang mana yang terakhir, bila terakhir, saat mana, hari apa. Kalau tengah sujud tu okey lah. Tu sebab Nabi kata, tu yang kata bila kita letak Allah tu di hadapan, maka Allah pilih kita. Nabi pesan kita, Nabi peringat kita, kalau nak mati, Nabi kata matilah di salah satu daripada 3 masjid ni. Masjid wilayah tak masuk lah ni, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Tapi Nabi kata Allahnya minta Masjidil Nabawi, di mana aku disemadikan, di Masjid Nabawi. Boleh dah dapat? Boleh. Katalah takdir kita orang perleh, mai pindah kat sini, mati kat sini, macam mana? Itu takdir. Tapi kita manusia ni jangan menyalahi takdir. Asyik-asyik takdir, asyik-asyik takdir. Kan? Naik motor accident sebab apa? Takdir nak buat macam mana? Tuan-tuan, Jepun buat motor ni untuk duduk. Orang Melayu ni dia menerap atas motor, menerap tu. Lepas tu jatuh. Nak salah takdir lah. Hampir menerap atas motor sebab suruh. Motor ni orang guna untuk duduk. Tu punya lah hebat orang Melayu ni, budak-budak Melayu ni. Dia baring atas motor tu 200 km per hour bawa tu. Tu kalau kena tu, tak putus dua. Macam dekat NKVE tu. Putus dua. Motor besar tu. Tibai divider tu. Badan sini, kepala sini. Badan sini, bawah pinggang bersini. Allahu Akbar. Nak salah takdir lah. Yang pergi bawa laju-laju suruh-suruh. Kan? Kita ni asyik nak salah takdir ya. Kan? Nabi SAW telah mengutuskan seorang hamba merdekanya pada satu pekerjaan. Maka turun ia di dalam satu bahtera, lalu pecah bahtera itu. Maka maka naik ia ke darat. Tiba-tiba datang kepadanya seekor harimau. Maka berkata ia pada harimau itu, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Rasulullah SAW. Maka harimau itu pun berjalan sertanya sampai ditunjuk akan dia jalan oleh harimau itu. Maka tak kala disuruhnya berhenti akan dia atasnya, jadilah harimau itu membunyikan suaranya di dalam dadanya seolah-olah mengalu-alukan dia. Tuan-tuan pernah dengar seorang wali Allah, wanita, Rabiatul Adawiyah. Macam ni ya. Dia masuk hutan, tengah-tengah hutan tu rimau kepung dia. Kan? Dia tenung mata rimau tu. Dia kata, kalau engkau hamba Allah, kau duduk, kau tunduk. Sebab aku hamba Allah. Tunduk rimau tu. Tu wali Allah. Kita pun wali juga, tapi wali nikah aja. Jangan pergi terjun dalam tu zoo yang ada rimau tu. Kan? Dia tokak kita, habis cerita.
Kan. Habis. Dan diuraikan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar, adalah ia di dalam satu perjalanan, maka dijumpanya satu jemaah telah terhenti ia di jalan itu kerana takutkan harimau. Maka kata Ibnu Umar, sebab pun dihalalkan atas anak Adam itu dengan apa yang ditakutnya, kerana ia tidak takutkan Tuhan. Siapa tak takut Tuhan, tu yang pandang macam-macam takut tu. Kita orang tua kita tu, bukanlah nak menyalahkan orang tua tu kan. Dia kata apa? Jangan keluar ada hantu. Sampai ketua takut hantu. Kan? Jadi kita punya generasi ni, kita kata apa? Jangan keluar selagi Tuhan marah. Kan kaedah dia menyentuh balik. Kan? Siapa yang tak takut Tuhan, kan, Allah akan hantar benda yang dia takut. Kan? Kenapa di dalam kubur ada binatang yang namanya ular dan dia apa? Bukan sangkakala. Scorpion. Kalau jengking. Kenapa? Ular ni kan satu binatang yang ramai orang takut. Bomba dengan JPMM tak takut. Kan? Mereka tangkap saja. Ramai manusia takut. Dan ular ni juga sinonimnya dulu lah, cerita dulu. Ketika mana iblis dikeluarkan daripada syurga. Macam mana iblis tu boleh pergi berbisik pula kepada Hawa dan Adam. Ketika tu Hawa dan Adam kan dalam syurga. Kan kononnya ceritanya melalui ular yang masuk tu. Jadi syaitan masuk melalui ular tu. Itu sebab kan baru-baru ni ada seorang budak yang hafal Quran, hafizah. Kenapa banyak perempuan yang kena histeria? Kan? Jadi budak ni satu hari dia baca paling common pun 6 juzuk dia. Tu amalan dia. Kan? Tetapi dia kena histeria, jin masuk dalam badan dia. Kan? Lepas tu kita punya sahabat pergilah meru'yahkan dia. Jadi sahabat ni pun dialog dengan jin tu. Kan? Dia tanya jin, hang tahu tak ni budak ni siapa? Dia ni hafizah tu. Sepatutnya hang tak boleh masuk. Macam mana hang masuk? Jin tu kata apa? Aku masuk ketika mana dia minum, pegang cawan dengan tangan kiri ya. Tu. Kan. Jadi syaitan jin ni tuan-tuan, dia kalau boleh nak mengawal kita tu. Kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sa'alta fas'alillah." Apabila meminta engkau, maka mintalah kamu minta pada Tuhan kamu. Tu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan meminta kepada makhluk. Sesungguhnya ini satu perkara yang sayugia diamalkan dengan sentiasanya. Jangan tinggalkan, iaitu apabila menghendaki engkau meminta satu perkara, maka pintalah pada Allah bahawa diberinya akan dikau apa yang dipinta itu. Tu. Yang kita duk minta sekarang ni lah. Ada orang minta dapat. Contoh di mana tuan-tuan nak berasa benda ni, minta dapat? Di Masjidil Haram tu. Kan? Masa dulu lah nak cium Hajar Raswad tak boleh, nak masuk Ijaz Ismail tak boleh. Orang ramai kita teringin lah nak masuk Ijaz Ismail tu kan. Dan banyak berlaku. Kita pun kadang-kadang tunggu isteri tu. Suruh, ada sahabat saya, suruh isteri dia tunggu dulu. Tunggu dekat, dia kata you tunggu dekat makam Ibrahim ni. You jangan pergi mana-mana. You tunggu sampai I balik. Suami dia nak pergi tandas aku keluar. Balik cari tak jumpa. Pusing tawaf, pusing masuk tengok Ijaz Ismail tak jumpa isteri dia. Tu Allah nak uji. Kan? Cari tak jumpa. Lepas tu balik bilik bini tak jumpa lagi. Kan? Bini pun duk tunggu mana lelaki dia ni. Pergi dating ke apa kan? Jadi bini dia pun, kawan dia jumpa balik bilik. Balik bilik tengok bini laki duk menangis. Menangis. Hilang bini menangis. Sayang sungguh dia. Kan? Isteri pun tanya, abang pergi mana? Tapi saya duk cari tu. Dah pergi sampai makam Ibrahim pun dah pergi lalu dah. Tak nampak pun. Tengok Allah nak uji kan. Tu yang balik tengok menangis. Isteri tanya pasal apa? Menangis bang.
Lah, takut you hilang. Oh, boleh takut you hilang punya pun. Tu. Kan? Kadang-kadang Allah uji. Kadang-kadang saya pernah buat jemaah satu. Hari orang nak buat tawaf wida tu dia tak ada. Baru sedap kata dia tak ada. Mana 3 hari dah dia tak ada. Kan? Lepas tu nak balik dia tak wida ni. Buatlah semua, buat solat hajat. Tiba-tiba renguai lah sama Allah ni. Timbul. Tanya pakcik, "Pakcik pergi mana?" Ada sini dah. Tidur mana? Dia kata tidur bawah tangga. Kan? Tu. Mulut jangan celupak. Masa orang bagi taklimat kat Malaysia ni, dia kata, "Alah kita ustaz, tertidur di mana pun tak ada. Tak apa, tidur tak penting kat Mekah ni. Bawah tangga pun boleh tidur," dia kata. Tidur sungguh bawah tangga. Tu. Dia kata, "Pakcik, tak sejuk tak?" Ada orang tak blanket apa semua, orang tak makan apa semua. 3 malam. Kan? Tuan-tuan kalau nak try pun boleh jugalah. Tu. Mulut ni jangan. Daripada sini lagi tu. I selalu pergi Mekah, apa hal, tak ada hal lah. Tu. Kan? Yang tidur, orang tidur dalam hotel-hotel tu dengan bilik air yang okey apa, dia kata besinnya retak lah apa semua. Macam-macam tuan-tuan, Allah uji. Kan? Jadi kita mulut jangan jelabah sangat. Kan? Tu. Habis. Sesungguhnya ini satu perkara yang saya juga diamalkan dengan sentiasanya. Jangan tinggalkan, iaitu apabila menghendaki engkau meminta suatu, maka pintalah pada Allah bahawa diberinya akan dikau apa yang dipinta itu. Dan jangan pinta pada orang, pada yang lain daripadanya. Kerana perbendaharaan kemurahan itu di tangannya. Kerana tiada yang berkuasa dan tiada yang memberi. Dan tiada yang menggunai melainkan dia. Maka ialah yang lebih mustahak dikasat dan dituju. Istimewa pula telah dibahagikannya rezeki itu, sudah ditakdirnya bagi tiap-tiap seorang daripada dengan sekira-kira kehendaknya. Seseorang manusia itu dia tidak akan mati selagi mana rezeki dia tak habis. Itu sebab Allah dah tentu dah, Allah dah tetap dah rezeki kita ni. Seawal-awal ketika mana umur kita 4 bulan 10 hari dalam perut tu, Allah kata, "Wahai malaikat, kau cerita dekat ni 4 perkara ni." Rezeki cerita dia macam-macam rezeki. Contohlah contoh. Malaikat tu Allah suruh cerita secara detail. Kita pun lupa lah. Tapi itu yang kita ulang balik. Contoh katalah rezeki yang berbentuk air. Contohlah kita hidup 60 tahun, air yang kita konsum katalah 500 galen. Kan? Itu sebabnya kita tengok orang yang nazak tu, dia tak bagi minum sebotol ni. Dia bagi sikit-sikit ya, satu sedu ya. Itulah rezeki dia terakhir. Rezeki yang berbentuk cecair air tu banyak tu ya. Tu last tu. Kita pun buruk habis. Tu sebab makan daging cincang muntah, makan nasi muntah, makan burger muntah. Tanya pula, "Ayah nak makan apa?" Ingat nak makan Solomon lah. Ikan Solomon pula. Tengah-tengah nazak tu Solomon pula. Yang kata pak ni pun. Tu. Pas Solomon pun tak lepi pula. Kan? Bagi besok ayah nak makan apa? Kalau boleh besok bawa lamb shank pula. Yang selera pak ni pun. Dan habis dah. Habis nyawa selera tu. Tu. Lamb shank pula tak mau chef lain. Ambil chef Amal. Bagi tahu lah chef Amal. Yang kata kita bawa lah anak ni, bawa sikit ya ada gerik pun. Tu akhirnya rezeki kita. Habis dah. Kan? Tu jangan takut tu, selagi mana rezeki kita tak habis, kita tak akan mati. Tu je. Tapi kita pun tak tahu kita rezeki kita ni bila nak habis. Tu yang masalah tu. Jadi kita berkeyakinan lah pada Tuhan. Tu sebabnya kita boleh minta kat Tuhan. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, contoh. Janganlah kau matikan aku selagi mana aku tidak mengerjakan fardu haji. Boleh? Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau matikan aku selagi mana aku tak habis lagi bayar hutang. Boleh? Kan tu Allah suruh kita minta kat dia. Kan? Tu. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan, haji ni Allah letak yang akhir sekali. Kenapa tak letak yang pertama? Kan? Letak yang akhir sekali. Sebab Allah tahu manusia ni yang senja-senja baru pergi haji. Mudah-mudah tak pergi dia.
Tu kira biasa. Dia sebenarnya haji ni adalah kemuncak segala ibadat. Setelah 4 rukun yang kita buat ni tuan-tuan, kita pun tak tahu ada Allah terima ke Allah tak terima. Haji ni tuan-tuan dah tentu dah, kalau kita buat sesempurna mungkinnya, kita balik tu seperti mana kanak-kanak yang baru lahir. Masya Allah tuan-tuan. Itu sebab kita jangan pelekeh Tok Haji ni. Dia dah komplit dah 5 dah rukun, kita baru 4,5 ya. Dia dah 5 dah. At least dia potensial untuk nak masuk, nak mati. Husnul Khatimah tu is very great. Kan. Jadi kita minta lah, walaupun kita nampak payah ni, Hussein Haji ni kan, tu umur 70 tapi sihat pun tak lepi. Kan. Umur 60 tapi ada 3 serangkai lagi tak lepi. Dan nampak ada tapak tu je langsung tak lepi. Kan. Sebab apa tu? Ada satu kes tahun lepas satu kes. Kan. Dia tak buat 2 hari, 2 kali dia tak buat dialisis. Kita tuan-tuan buah pinggang ni, dia berkisang kita punya makan tu. Jadi dia tendang balik racun dalam badan ni, dia bengkak ni atas bas tu, tumbang macam tu lah. Wallahu akbar tuan. Allah pun tak suruh kita tu memudaratkan diri kita. Kan? Ada sebab yang bagi penyakit pun Allah. Sebab apa dapat penyakit? Sebab kita. Bukan Allah yang bagi penyakit, kita yang cari penyakit. Kan? Dah Allah kata pantang, kita pantang sungguh. Kita pantang nampak. Kan? Orang suruh pantang sungguh, kita pantang nampak. Saya ni Ustaz, alhamdulillah lah, pantang lah. Memang pantang nampak lah. Kan? Saya tak dulu sakit apa. Tu kan habis. Maka ialah yang lebih mustahak diqasad dan dituju, istimewanya pula telah dibahagikan rezeki itu dan sudah ditakdirkannya bagi tiap-tiap seorang dengan kira-kira kehendaknya. Tiada terdahulu dan tiada terkemudian, dan tiada berlebih dan tiada berkurang, dengan sekira-kira ilmunya yang qadim, lagi azali, daripada dulu. Sejak start saja dalam ilmu Allah tu ada manusia, siap dah. Tulis dah, kalam tu tulis dah. Rezeki kita banyak ni, macam ni, banyak ni. Dia takkan lebih, dia takkan kurang. Kan? Itu sebabnya kadang-kadang kita dapat rezeki lebih sikit. Tak tahu, hilang 50. Kan? Jadi kalau hilang tu jangan duk mengamuk dah. Anggaplah itu zakat kita. Kan? Hilang 200, hilang 300. Kita ni punya cari satu rumah macam nak terbalik. Isteri pun tanya, awak ni bang, I pun terlupa lah mana I letak 300 ni. Anggap pun macam tu lah. Kan? Anggaplah itu adalah yang kita sepatut buat, kita tak buat. Kan senang. Hidup ni mudah aja. Berserah balik kepada Allah mudah. Kan? Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, inna ruha amina ulqiya fi raw'in lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bahwasanya Jibril AS telah mencampakkan di dalam ingatan aku, tiada mati seorang itu melainkan telah sempurna rezekinya dan ajalnya. Maka hendaklah takut sekalian kamu akan Allah, dan elokkanlah oleh kamu pada tuntutan, yakni tuntutan yang halal. Carilah rezeki yang halalan thayyibah. Tu. Makan pun apa ada kaitannya halal ni, permakanan halal ni? Kan? Sebab kata Nabi Muhammad SAW, sesuatu makanan yang haram itu daging yang dijilat api neraka nanti. Maka serta memandang bagi demikian itu tiada faedah meminta pada makhluk serta bergantung diri ke atas mereka itu. Kan? Tuan-tuan, kalau dengan makhluk ni kita akan berasa terhutang budi. Kan? Contohlah macam kita walimah, buat walimah, dia datang. Kan? Dia pun bagi envelope yang keras. Orang lain semua lipat 3, lipat 5, dia bagi selai. Kita buah hutang mana agak? Buah poket atas reserve buka last. Buka tengok 200. Besok kita pun kena bagi kat dia balik 200. Kan? Kalau tak bagi sekali dia kata, dulu aku bagi hang 200, hang bagi aku RM10 je. Kan? Jadi kita sentiasa ada macam tu.
Dengan Allah ni senang ni. Tak payah. Kan? Sebab Allah tak minta balas balik. Dia cuma minta balas apa? Buatlah apa yang dia suruh ya. Kan? Manusia ni selalu kita akan termakan budi. Tu. Bagi. Tu. Tinggal orang dia pandai. Contoh macam ahli politik lah. Kan? Tu. Dia tahu dah. Orang Melayu ni dia tahu. Kelemahan orang Melayu ni cepat habis hati lah. 4 tahun ni punya kutuk gedebuk nak mengundi, dia mari cempung orang tua ya, suap nasi kat orang tua, habis hati kita. Baguslah dia ni, hang tak tengok ke demam rumah aku. Tu, suap mpok aku tu tengah sakit tu dia mari. Allah, habis hati. Pilih kena tipu juga. Contohlah. Bukan di Malaysia, di tempat lain. Di Sungai Siput dulu macam tu. Kan? Taktik. Dulu Sami Belu. Kan Sami Belu semua orang kenal. Sami Belu lah satu-satunya menteri yang berinovasi dia tinggi, jauh. Dia fikir. Kan? Dia kata semua orang pergi bulan. Kita boleh hantar pergi matahari. Kita jangan hantar siang, hantar malam. Sebab matahari tak ada shine malam. Dia fikir, tu. Kan? Ini 70 orang. 70 nak jaga telur pun tak boleh. Kan? Contoh lah. Ni rakam ni. Allahu Akbar. Tu kan. Kerana bahasanya ia Tuhan yang memberi lagi menahan. Tiada siapa boleh menahan pada barang yang diberinya. Tu kan. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nak uji kita, Allah tahu. Kita ni macam mana? Level mana kita boleh pergi ujian tu. Tu sebab Allah uji ke atas kemampuan kita saja. Jangan takut tuan, Allah tahu. Kan? Kita tengok orang susah tu, kita tengok Allah azabnya dia. Kan? Ada dulu seorang jururawat. Dah ada ibu tunggal, anak 5 orang. Anak 5 Down syndrome. Kita tengok tu, Allahu Akbar. Kuat betul kita kata dia kuat. Kita belum tentu lagi boleh. Tu level tu kan. Kita tengok orang susahnya duduk rumah pun nak runtuh dah, tapi happy je tengok anak-anak dia kan. Anak-anak orang susah ni tuan-tuan, dia kebai. Penyakit ni tak ada lah, nak kena panas, kena hujan sikit demam, kena mayat longkang sikit berkudir lah. Anak kita Allah jatuh sikit kena gigit nyamuk aja berkudir lah. Allahu Akbar tu. Tengok Allah tuan, dia ajak kita macam mana kan. Tiada siapa boleh memberi pada barang yang apa yang ditahannya. Sesungguhnya baginya menjadikan dan baginya pekerjaan, dan di tangannya manfaat dan mudarat. Dan ialah Tuhan yang kuasa atas tiap-tiap suatu, dan telah datang dalam hadis, man lam yas'alillah ya'dha'u alaihi falyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu hatta syasi'a na'lihi izan khata'. Siapa tiada meminta ia akan Allah, nescaya marahlah ia atasnya. Maka mahulah meminta seorang daripada kamu akan Tuhannya apa hajatnya hingga tali cerpu apabila terputus. Tali cerpu ni apa? Sampai tali kasut terbuka pun. Tu, nak minta doa ke Allah. Sama macam kita lah, kita lepas solat kan. Lepas Allah, setengah orang tu lepas solat salah-salah bangkit terus. Cepu-cepu bangkit terus. Maka Nabi kata apa? Allah kata orang tu sombong. Siapa yang lepas salam terus bangkit. Mintalah doa saat. Minta doa saat. Kecuali kalau sakit perut memulai dan nak terkucil sangat-sangat, itu boleh dimaafkan lah. Kan? Tu. Kita pun bukan sibuk sangat. Kita kena bagi masa sikit kat Allah. Kan? Allah pun bukan minta pun. Kita minta pun Allah tak jadi apa pun. Kita bagi pun tak bagi. Kita bagi pun Allah tak menyentuh juga. Kan? Tapi itulah. Tu. Allah kata amboi hang ni sibuk sungguh. Lepas salam tak doa langsung. Zikirlah sikit-sikit. Dan tapi ndak syurga. Kita kalau ndak syurga saja. Kan? Jadi itu lebih kurang itulah. Dan telah dikeluarkan oleh Al-Muhamili dan lainnya telah berfirman Allah Taala, "Man zallazi da'ani falam ajibhu wa sa'alini falam u'ti." Wastaghfarani falam aghfar lahu wa ana arhamur rahimin.
Siapakah orang yang berdoa pada aku, maka tiada aku perkenan akan dia, dan telah meminta pada aku, maka tiada aku beri akan dia, dan meminta ampun pada aku, maka tiada aku ampunkan dia. Bermula aku itu Tuhan yang lebih kasihan daripada sekalian pengasihan. Tidak pernah kan kita doa, oh da'uni astajib lakum, doalah aku akan makbul. Kan? Nabi cerita apa? Adalah menjadi contohlah, bahasa senang faham. Allah tidak akan pernah menolak permohonan ataupun doa sesiapa pun. Kan? Kan Allah akan bagi kita, siapa yang berdoa Allah kata aku bagi hang 3 macam. Kan? Ada 3 level. Yang pertama Allah kata aku boleh bagi hang there and then, minta dapat. Kan? Kadang-kadang Allah makbul bila? Makbul dah, tapi Allah simpan untuk sana. Sebab Allah tahu benda yang kita minta tu is beyond our level. Belum sampai masa lagi. Kan? Contoh kita minta kaya lah, contoh kaya lah. Semua orang tak kaya. Kan? Perhaps kita ni semua pun dah kaya dah. Tak percaya, balik sekali lagi buka peti ais mesti ada sekaya. Kan? Untuk dicalik kepada roti. Tu kaya je. Allah simpan tu. Allah kata kalau aku bagi dia ni sekarang ni, dia hilang punca. Tu. Allah simpan tu. Kan? Yang keduanya lama sangat dah orang doa lama sangat dah. Yang tuan-tuan kita boleh jadi macam ni sekarang ni sebab apa? Doa mak bapak kita tu lah. Mana ada satu mak bapak yang doa, ya Allah bagilah anak aku ni jadi jebon, ada? Tak ada. Ya Allah bagilah anak aku ni jadi orang beriman, ya Allah. Sebab dia tahu bila anak dia beriman, dia boleh balik. Kan macam tu kaedah dia. Macam kita mesti nak anak kita jadi orang beriman. Kurang-kurangnya kalau orang kata, siapa? Imam tu siapa? Alah, bukan kata anak, menantu. Menantu si anu. Allah, menantu. Patutlah pun. Kan? Kita pun naiklah sikit. Tu cerita dia. Kan? Dan tersebut dalam hadis bahwasanya Allah Ta'ala ia akan orang yang sangat-sangat meminta di dalam doanya, dan padahal makhluk itu marah ia dan lari daripada orang yang berulang-ulang memintanya, dan telah berfirman, tu Allah suka, makhluk tak suka. Bukan kata makhluk kita pun kadang-kadang lemah, anak duk minta, duk merengek kan, lemah. Allah dah, Allah suka kita duk merengek ni. Ya Allah, aku tak ada siapa dah, aku minta ke hang, ya Allah. Walaupun aku tahu aku ni jahat, ya Allah, buat dosa siang malam pagi petang buat jahat, tapi aku hendak juga syurga, ya Allah. Tu Allah hendak. Kita cakap kat makhluk macam tu, ya Syekh, aku tahu aku ni jahat. Dah tahu jahat, buat. Tu dia akan jawab balik, aku tahu aku ni tak ada apa. Dah tahu tak ada apa, belajar lah. Tu makhluk. Mulut, ya Allah. Tu kan. Tapi kalau pakar-pakar psikologi dia tak boleh lah macam tu. Pakar-pakar psikologi dia kata apa, nak kejut anak untuk bangun subuh, pegang ibu kaki lah, apa semua kan. Boy, beradab sangat. Silap-silap kena sepak pula. Tu. Betul ni. Tuan, ambil air botol ya, siram, beruai macam tu ya. Tenang. Subuh tu, prak, buang. Dia nak kata apa? Kan. Nak pergi lah. Assalamualaikum adik. Ni goyang ibu kaki. Lambat. Coroh ni cepat. Kan. Kalau isteri ambil timba, ayak timba tu coroh suami tu. Prak. Kita pun kata, abang mimpi apa tadi ni? Mimpi mandi hujan ke apa? Tu. Tapi macam tuan-tuan ni tak payah dah. Tuan-tuan ni dulu kita set alam clock tau. Tunggu bila lah ni dah alam tak bunyi, kita bangkit dulu. Dulu kita tunggu ayam berkokok. Lah kita berkokok dulu, ayam ketinggalan. Sebab apa kita berkokok? Ayam pun tak ada kat taman kita. Kan? Tu punya cepatnya. Tuan-tuan, bila kita berkehendak untuk Allah akan guide kita. Allah is always there. Kan? Habis cerita dia. Dan telah diperbuat akan syiar bagi pada memecut minta pada Allah Ta'ala itu, dan katanya, jangan meminta kamu kepada anak Adam akan satu hajat pun, dan pinta olehmu kepada Tuhan yang tiada terdinding pintunya. Bermula Tuhan itu marah ia jika engkau tinggalkan meminta kepadanya,
Dan anak Adam itu marah ia waktu dipinta kepadanya. Allah marah bila orang tak minta kat dia. Kita manusia ni marah kalau orang duk minta selalu. Asyik hang je minta ni, tak ada orang lain kan nak minta. Kan kita pernah cerita, tuan-tuan duk baca Penawar Bagi Hati kan, karangan Syekh Fahmi Zamzam tu, hadis yang ke-36, kata Abu Hurairah, ada seorang pemuda, Nabi cerita kat dia, ada seorang pemuda yang banyak dosanya kan. Satu hari dia pun tadah tangan, dia kata, ya Allah, ya Tuhan aku ni banyak dosa, jahat aku ni, ampunkanlah dosa aku. Tuhan kata apa kat malaikat? Wahai malaikat, kau tengok tu manusia tu, dia minta ampun kat aku, dia mengaku dia banyak dosa, dia tahu aku ni Tuhan dia yang akan ampunkan dosa dia, aku akan ampunkan, kata Tuhan. Ni Nabi cerita, Allah ampun dosa dia kan. Tak berapa lama pemuda yang sama juga buat dosa, dia tak dah tangan lagi, ya Allah aku ni ulang balik dosa aku ni, ampun kalau dosa aku. Dia kata apa? Tuhan kata apa? Dia ni tahulah yang aku ni akan ampunkan dosa dia. Aku Tuhan dia yang akan ampun dosa dia, aku akan ampun dosa dia, ampun dosa dia. Berulang-ulang buat. Allah tak pernah kata apa? Pintu taubat hang dah tutup dah, tak payahlah share kan. Allah kata apa? Selagi nyawa ni tak sampai sini ni, ni yang paling cepat lah pintu taubat tutup ni, sini. Nak tunggu matahari terbit daripada barat, Dajjal keluar apa semua tu lambat sikit lah. Ni yang sini ni, bila-bila jam pun boleh tutup ni. Tapi Allah sayang lagi tuan-tuan kan, sayang kita ni, tak bagi tutup terus kan. Dia suruh malaikat tarik nyawa kita tu, roh kita tu 3 peringkat. Sebab apa? Nak bagi peluang kat kita lagi kan. Dia tarik ni kaki, dia tarik daripada kaki sampai lutut. 70 malaikat yang tarik nyawa kita tu, bukan seorang, 70. Sampai lutut keluar pula shift pertama, masuk si kedua pula, tarik sampai pinggang. Sebab apa? Nak bagi lagi kita peluang dan ruang kan. Kot-kot adalah sahabat-sahabat kita ke, anak-anak cucu kau yang tahu perjalanan roh ni, dia tengok sejuk dah, dia kata kan, ayah kaki sejuk dah ayah, ucaplah la ilaha illallah 3 peringkat tu. Sebab talqin ni boleh 3 kali je, jangan repeat tu yang dia serabut. Ketika tu dia dah serabut dah, dia mana nak tengok roh dia, mana nak tengok malaikat 2 ni lagi kan. Selama ni dia pun tak pernah tengok, dengar cerita dengar dah, malaikat rahmat, malaikat Israel apa semua tu. Di ketika itulah Allah bagi peluang kita tengok, berkenalan dengan malaikat. Kita pun tengok malaikat Israel kan, malaikat rahmat turun dengan pakaian yang putih. Kita pun janganlah hai malaikat, kan. Tuan-tuan lah boleh cakap lah dengan malaikat. Kalau dia tengok tu hitam ke semua, dia tak serabut tuan-tuan masa tu. Allah serabut tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan pernah tengok orang yang bukan Islam dia meninggal, dia mata dia terbuntang tu, dia terkejut. Sebab dia tak pernah tengok, dia tak pernah dengar cerita malaikat ni semua. Tuan-tuan dah dengar lah, tuan-tuan dah ready lah. Sekali lagi ni kawan aku nak main ni, steady kan. Itu sebab tuan-tuan yang pernah urus jenazah, adakah kita pernah urus jenazah yang teruk-teruk? Tak ada tuan. Itu sebab di akhir kalamnya orang kata apa? Telah kembali ke rahmatullah, kembali dengan rahmat Allah. Tu Allah punya sayang kita tuan kan. Allah sayang kita tuan. Jadi ingatlah bahasanya Allah sentiasa bersama kita. Allah saja kita punya tempat mengadu. Susah senang kan, jerit payah Tuhannya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sekadar tu dulu yang dapat kita kongsi. Sebab kuliah subuh ni bila terang berhenti. Tu je cerita dia. Jangan tunggu lama-lama. Walaupun pagi ni nak makan tak boleh. Wallahu alam. Ampun nak masa pindah sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, bertemu kita sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak, dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, dosa-dosa yang dahulu ataupun dosa-dosa yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, masukkanlah kami dan syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, terimalah segala amal ibadat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.